Hati-hati. Lalu mana ni? Cari tempat. Cari ruang lalu. Mana nak pergi? Okey. Alright. Kita sampai. Sini. Alhamdulillah dah selamat kita sampai ke lalu. tempatnya untuk kita saksikan apa yang sedang berlaku di Sri Pentas pagi ni adalah banyak remote control punya jentera yang dimainkan dan pelbagai yang ada hari ini untuk permainan alat kawalan jauh yang bukan orang kata bukan untuk budak kecil ke? Ini bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Hobi yang pastinya kita tahu besar kosnya. Ya, betul. Tetapi dari segi pengendaliannya, dari segi keistimewaan bagi setiap permainan alat kawalan jauh ini, kita nak ketahui satu persatu sekejap lagi. Saya nak tanya Haziq. Ya, tanyalah. Kena lawan ni. Saya nak tanya Haziq. Haziq pernah tak ada hobi untuk bermain permainan alat kawalan jauh ni? Masa kecil, tipulah kalau tak pernah minta remote control. Banyak kali. Tapi dulu yang restin tu, yang kecil tu. Yang buka dia punya penutup dia jadi kita punya controller. Remote control. Dia murah lah, tak adalah mahal. Tapi yang ini berbeza ni. Ini sangat luar biasa lah saya kira. Sebab kita berjaya untuk menggabungkan beberapa buah kelab sebenarnya hari ini. Contohnya, kita ada kelab daripada Tampin Eco Extreme Park. Kita ada Mini Crawler Crew, Rock Bouncer RC Malaysia, SCX24 Crawlers, Segamat Crawler, Johor Crawler Team. Wow. Itu adalah yang off-road. Lepas tu kita ada juga on-road. Dan kita ada juga aviation, di mana kita akan tunjukkan kepada anda kejap lagi yang terbang-terbang. Yang kedengaran tu apa? Itu tu. Itu semua yang off-road. Ada yang off-road. Dekat sini semua off-road. Dan juga kita ada kapal layar yang memang kita bawakan. Kalau saya tengok pun, saya takut nak pegang. Saya takut saya rosakkan, Nina. Saya ni jenis kalau pegang takut saya terrosak terus. Ini mesti adalah satu kos yang besar kan. Jadi, apa kata, kita tanya terus kepada pemilik dan juga ahli kelab. Kita nak jalan ke bahagian off-road ni. Ini adalah kumpulan yang sebenarnya memiliki hobi untuk permainan alat kawalan jauh. Ini off-road. Inilah off-roadnya. Antara jentera-jentera off-road yang menggunakan alat kawalan jauh. Antara kelab yang bersama dengan kita hari ini, jom kita persilakan. Tampin Eco Extreme Park, Mini Crawler Crew, Rock Bouncer RC Malaysia, Exil SXX. Kita nak jemput Cik Said Farah. Mana dia? Silakan. Encik Said Farazuddin. Ya, saya. Ya, ini Encik Said Farazuddin, wakil daripada Tampin Eco Extreme Park. Dan juga kita bersama dengan Khairuddin Hamid. Di mana? Encik Khairuddin Hamid. Ada tak? Okey, Cik Said, sementara kita nak menantikan tu, saya nak tanya jugalah. Sejak bila sebenarnya bermula hobi alat kawalan jauh ini? Sejak saya rasa memang minat tu memang daripada kecil lah lagi. Jadi hobi-hobi yang ada ni saya memang mengimbau zaman kecil kita. Jadi itu yang mungkin daripada kecil tak dapat kan. Tapi kenapa memilih off-road? Off-road ni kalau kita, bagi saya suka aktiviti yang lasak kan. Jadi off-road ni macam kita cakap lah. Maknanya dia lebih pada rough terrain kan, tak ada semua. Saya juga minat. Kita ni yang pemain RC ni bukan off-road saja. Kita minat pada semua je sebenarnya. Itulah. Apa-apa jenis pun kita bedal. Kita bedal. Tapi macam yang saya borak dengan Rina tadi. Mahal ke? Dari segi kosnya. Daripada segi kos saya rasa tak ada limit. Daripada ratusan ringgit hingga ratusan ribu saya rasa. Setakat ni dah ada berapa koleksi? Setakat ni kalau saya peribadi saya rasa lebih kurang dalam 30 kit lah, kita panggil kit. 30 kit. Ini Cik Said punya sendiri? Ya, saya sendiri personal. Saya punya personal 30. Kalau gabung kelabnya? Kelab saya rasa hampir lebih 500 kot saya rasa. Ya, sebab kelab Tampin Eco Extreme Park sekarang dah berapa ramai dah ada ada saya lebih kurang dalam 200 ahli lah. 200 ahli. Tapi yang ada dekat sini semua yang kita jemput hari ini, empat-empat yang ada ni off-road, on-road, water apa semua memang bertapak dekat kami ni tempat lah. Jadi hari ini bukan setakat Tampin Eco Extreme Park saja yang bersama dengan kita hari ini. Kita bersama juga dengan wakil-wakil lain. Jom kita persilakan Encik Khairuddin Hamid. Terima kasih. Di mana? Mana Encik Khairuddin Hamid? Cik Khairuddin mana? Ni orangnya. Jauh kita cari. Pusing-pusing sana rupanya belakang itu. Ini dari Mini Crawler Crew. Kita nak tahu juga yang mana satu koleksi peribadi anda. Koleksi peribadi saya inilah kita panggil dia Defender Flying Huntsman. Dia 6x6.
Maksudnya 6 tayar dia function, berfungsi. So kita boleh lock tayar belakang dia, kita boleh lock tayar depan dia. Dari segi orang kata kalau semua berfungsi ni, maintenance dia mungkin akan lain sikit. Actually kalau macam contoh maintenance dia sama je macam dengan crawler lain. Cuma dari segi contohnya aksesoris lah. Contoh tayar 4 kita tayar 6. Macam tu. Extra lah sikit. Tapi adakah setiap minggu dalam kelab ini sendiri menganjurkan pelbagai aktiviti? Ya, kami macam di MCC kita panggil, kita punya singkatan MCC. Kita memang every week kita memang ada aktiviti lah. Maksudnya kita saling kita merapatkan ukhuwah kita kan. So kita ada banyak tempat. Kita ada macam kita punya apa tu tempat kita nak track lah. Track kita ada di Ceras, kita ada dekat BHP, dan kita di MCC ni kita bergabung dengan semua kelab. Ini nak lepaskan orang kata gian satu. Lagi satu kalau ada tension ke apa minggu tu kan, ada benda-benda yang buatkan kita pressure kan. Pergi main RC. Kan? Tapi kan secara peribadi dari segi kepuasan apa sebenarnya yang diperolehi? Dah memiliki itu satu kan, dapat bermain itu satu. Tetapi untuk peribadi ada koleksi sendiri ni, kelebihan ataupun kepuasan tu bagaimana? Okey. Dia sebenarnya actually benda ni satu dia hobi lah. So hobi ni bila kepuasan dia adalah bila kita dapat apa contoh dia, kita ni macam ada challenge tu. Kita ni by team kita ada challenge. Kalau contoh kita macam crawler ni, kita ada set trail, kita ada set batu. Ada level dia. So bila sometimes ada satu kita panggil dia gate, kita panggil. Satu-satu gate tu kita kena lepas gate tu dengan skill yang kita ada lah. So sometimes bila kawan-kawan kita lepas dan kita pula mencuba tak lepas. So kita akan try. Bila sampai kita dapat finish up kita complete kita punya task tu, dia rasa happy. Tercabar lah. Tercabar. Betul. Kalau tadi Cik Said Farazuddin tu kata dia mempunyai 30 koleksi peribadi. Kalau Cik Arudin sendiri berapa agaknya? Saya tak banyak. Saya kalau kira-kira dia ada scale lah. Saya ada scale 110, scale 112. Kita ada scale 116. Total semua kalau nak dikirakan saya ada lebih kurang 13. 13 daripada Encik Khairudin Hamid. Apa kata kita bersama dengan Cik Muhammad Samsudin mana? Daripada Rock Bouncer RC. Mana kanan sekali? Kanan. Ni dia. Ya, Silakan. Mana kereta kita? Saya punya jenis koleksi jenis ni. Inilah dia. Rock Bouncer. Kita ke sini sikit. Ini yang paling manja tadi ni. Dia langgar kita macam kucing. Alah comel. Jadi ini apa? Ini model apa? Okey, ni model Rock Bouncer. Rock Bouncer? Dia custom saja. Okey. Memang tak ada dijual. Memang dibuat sendiri punya. Dia buat sendiri. Apa kelebihan dia dibandingkan dengan yang lain? Yang mungkin yang custom ni apa dia punya ekstra dia? Kalau yang lain dia hanya jalan biasa, yang ni lebih pada extra hardcore. Extra hardcore. Memang lagu dia hardcore lah. Memang tekan saja untuk panjat. Kita nak tahu juga dalam kalangan ahli kelab Rock Bouncer ini, apa antara aktiviti yang sentiasa digerakkan? Okey, biasa mingguan kita akan buat hiking sambil manjat. Lepas tu dengan ada buat aktiviti macam competition. Setakat ni ada 3 competition dah kita pernah buat. Competition tu dia bagaimana sebenarnya dia punya rutin tu? Okey, pertandingan ni dia ada syarat-syarat dia. Syaratnya haruslah tube chassis. Tube chassis ni dia rangka tu kena rangka. Okey. Ini rangka ni. Ya, rangka. Dia kena rangka rangka. Dia tak boleh siap. Tube chassis. Atau macam ni kita panggil rail chassis. Chassis dia rata saja. Okey. Yang ni rangka saja. Okey, ni berbeza, rangka saja. Rangka saja. Okey. Yang mana lagi koleksi? Yang milik peribadi. Okey, mari kita tengok. Jom kita lihat. Antara semua ni, berangka ni. Inilah dia daripada Rock Bouncer RC Malaysia punya apa orang kata? Collection. Koleksinya. Ini semua yang lawan ni. Ya. So apa yang akan dijudge? Dia selalu kita akan buat time attack. Siapa paling laju? Okey, paling laju. Cabaran dia merentas bukit-bukit batu yang basah air. Okey. Ini paling laju berapa agaknya height-nya? Kelajuannya dalam 20 km. Tapi kita lebihkan pada top. Macam macam dia pergi lah. pick up. Kita nak lebih memanjat.
bukan pada laju jalan lurus. Alright, so challenge yang mereka lakukan masa tu nak kejar, dan kita ada sebenarnya ada dia punya track dekat sini. Tak apa, kejap lagi kita akan pergi ke tracknya. Okey, jom kita bersama dengan seterusnya dengan Abang Syarizan. Di manakah Abang Syarizan? Saya. Okey, kita pergi ke sana. Okey, bang. Terima kasih. Kita sana pula. Alright, jom. Banyak track dia sebenarnya. Okay, jom kita masuk dalam track boleh? Masuk dalam track boleh? Okey, jom kita masuk dalam track. Inilah tracknya. Dan ini, okey, Abang Syarizan, macam mana cara sebutan ni sebenarnya? Sebenarnya Axial SCX 24 Crawlers Malaysia. Okey, Axial SCX 24 Crawlers Malaysia. Itu adalah nama klub. Yes, nama klub. 24 tu adalah dia punya skala dia. Skala 24. Okey. Yang mana skala 24? Yang tu, yang kecil-kecil ni skala 24. Okey. Size dia. Size dia. Size dia. Yang ni skala 110. Skala 24. Jadi kita antara satu-satunya kelab di Malaysia yang main skala 24. Okey. Jadi apa sebenarnya yang memberi kelebihan untuk skala 24 ni jika dibandingkan yang besar ni? Sebab yang ni kita tak bawa senang nak bawa ke mana-mana. Nak balik kampung pun senang, tak payah nak lagi balik kampung bawa kita bawa. Nak main kat kampung. Sebab kita tak perlu cari hutan-hutan ataupun tempat-tempat yang besar. Asalkan ada macam batu-batu macam batu dekat hotel kan. Dia lebih kepada challenge lah sebenarnya, cabaran Challenge dia sama je macam challenge 110, cumanya dia dalam elemen yang kecil sikit. Okey. Jadi kalau kita tengoklah antara challenge yang ada dekat Lita ni. Ya. Kan ini boleh dikatakan level berapa ni? Yang ini dia punya challenge intermediate. Intermediate. Jom kita tengok. Jom kita tengok mana satu kereta Abang Syarizan. Yang colour biru. Okey, jom kita tengok apa yang kereta colour biru ni boleh buat. Apa nama dia? Nama dia Gladiator. Dia panjang sikit pada yang kelabu tu. Yang kelabu tu dia pendek sikit. Jadi kelebihan panjang ni sebab dia senang kita nak kontrol dia. Dia balance. Dia tengok dia bergerak warna biru ni. Dia balance. Okey, itu antara challenge dia ni. Dia punya tayar. Kita tahu bahawa permainan alat kawalan jauh ni pastinya mempunyai kos yang tinggi. Tetapi bagi mereka permulaan, untuk mereka yang baru ada minat nak bermula, adakah ini yang terbaik sebagai permulaan? Yes, ini yang terbaik. Sebab dia separuh pada harga yang besar. Lepas tu challenging dia sama. Lepas tu yang pentingnya dekat sini dengan crawler ni, dia bagi kita 3 elemen iaitu flexible, adaptable, dan kita boleh juga improvise. Jadi kan benda tu kita menerap dalam kita punya hidup kita. Nak menari pun boleh. Nak menari pun dah boleh. Okey, jadi kita terima kasih ucapkan kepada Encik Syarizan dan kita nak terus bersama dengan kita nak ke Segamat Crawler. Mana Segamat Crawler mana? Segamat Crawler di sana. Jom kita ke sana balik. Baik. Hari ni kiri kanan kita pergi ya. Okey, Segamat Crawler. Ya, betul. Okey, kita bersama dengan Cik Indra. Ya, betul. Baik, Cik Indra, apa agaknya koleksi yang ada dalam Segamat Crawler ini? Kalau nak kata koleksi daripada setiap orang tu banyak. Okey. So macam saya ada dua yang atas roller tu, yang tarik tu, dengan satu skill yang 112 lah. Yang saya milik lah, yang saya ada. Dia sederhana lah. Sederhana. So saya bermula daripada yang kecil tu lah. So ni yang kedua. So then tu yang ketiga saya buat. Setiap size dia ada dia punya. Memang dia ada skill, betul dia ada skill 112, dia ada skill 110, 18 pun ada. 108 ada kecil. Ada. Tak, 108 dia lebih besar. Nombor tu so paling kecil 24 macam ni lah. Inilah yang tadi. Yes. Dia 24. Nombor tu kecil dia besar. Okey, jadi nak kontrol yang kecil dengan nak kontrol yang besar, mana lagi senang? Sebenarnya kalau ikut saya lah, saya lebih suka yang besar. Saya lebih selesa yang besar. Sebabnya saya puas dekat besar sebab bila dia terbalik ke apa, kita nak recovery tu lebih seronok. So kita tak duduk masuk dalam track. Banyak permainan dia lah. Banyak dia punya mainan. Betul. Contoh macam jajan-jajan dia. Yes. Contoh macam ni saya boleh keluarkan win dia contoh kan. Okey, contoh. Okey, so saya ada win. So sekarang ni contoh kalau macam kereta ni terbalik, kalau dalam pertandingan pun bila kereta ni terbalik kita tak boleh pegang. Kalau kita pegang, kita punya markah akan ditolak. Jadi tali tu boleh ditarik? Okey. Apa macam mana caranya? Contoh kita tunjuk terus. Okey. Bagaimana cara nak recover? Jom. Yes. Kita tunjuk cara nak recovery. Jangan pegang kereta. Yes, tak boleh. Dia tak boleh pegang kereta. Tapi tali tu boleh menyentuh. Memang kena pegang. Kalau tak memang kena pegang. Kalau tak macam mana nak letak ke? Kereta betul pun sama je. Macam mana caranya? Jom kita tengok skill dia. Kita tak boleh nak angkat kereta tu untuk kembali kepada kedudukan asal. Tapi kalau kita tengok alat kawalan jauh dia juga berbeza, Haziq, jika dibandingkan yang lain. Dia macam banyak benda nak kena kontrol. Betul.
Ini memang betul-betul memerlukan kemahiran lah sebenarnya. Contoh macam ni lah. So macam ni kita ada point kita sendiri. So you boleh recovery. Kalau kita pegang dipanggil repossession dah tak boleh dah. Akhirnya. Itu baik. dia skill yang kita belajar daripada Cik Apai. Okey, thank you Cik Apai. Kita teruskan dengan Arif Aminuddin daripada Johor Crawler Team. Mana? Oh, sana Johor Crawler Team. Johor Crawler Team. Okey. Ini datang dari Johor lah ni. Ya betul. Okay. Jadi kalau kita lihat ini Arif Aminuddin ataupun Choi. Ya betul. Choi, apa yang Choi ada hari ni? Jom kita tengok Saya Choi. ada koleksi rig batu. Apa namanya? Crawler. Ni apa dia punya nama ni? Kita panggil dia ni rig spec membatu lah. Dia dia lebih kepada memanjat batu. Di jeram-jeram macam Lebih tu. ganas Ya, betul. Lebih ganas Dia main kerasnya. Main kerasnya. So adakah dia punya kos juga keras? Tergantung pada individu tu lah. Setakat ni dah ada berapa banyak koleksi? Ada 2 di rumah. Okey. Ini 1 dan ada lagi 1 di rumah. Okey, jadi apa aktiviti Johor Crawler Team dengan menggunakan Aktiviti Johor Crawler Team kita biasa main di Sirih Park di Kota Iskandar. Memang setiap minggu ada aktiviti lah. Ada, setiap minggu kita akan adakan aktiviti kita lah. Kalau dari segi pertandingan dah pernah menyertai pertandingan? Pertandingan setakat ni satu Kelantan, kita pergi Ipoh, kita pergi Sabah Sarawak je lah, kita tak sampai lagi. Akan sampai. Tapi nak jaga nak bawa semua jentera-jentera ni dekat dalam flight memang memerlukan kos lah dan juga penjagaan yang rapi. Betul. Okey, jadi itu dia daripada Johor Crawler Team yang bersama dengan kita. Yang kita tunjukkan kepada anda tadi adalah off-road. Betul. Off-road. Kita sekejap lagi kita cuba untuk menelusuri lagi banyak lagi antara permainan alat kawalan jauh. Kita ada on-road. Kita ada juga kapal layar. Aviation. Lepas ni kita akan bersama dengan aviation yang terbang-terbang punya. Kejap lagi. Tapi sekarang ni jom kita saksikan pertunjukan persembahan daripada remote control punya tim daripada Off-Road. Jom kita saksikan.
Yeah, Okey. dah main off-road. Apa kata kita beralih pula kepada aviation yang terbang-terbang. Ini adalah, saya percaya ramai dalam kalangan anda pasti tak sabar. Kita melihat tadi bagaimana cara heli diterbangkan juga, memberi satu pengalaman yang sangat luar biasa. Kita nak jemput juga mereka yang berada dalam lapangan RC Aviation ni. Betul, alright. Jom kita persilakan Muhammad Arif atau Mr. Nobody. Mana Mr. Nobody? Ya, daripada RC Heli Skill Malaysia. Ya, jadi kalau saya tengok ni, teruja, excited. Bila tengok RC yang jenis terbang-terbang ni. Jadi yang main hari-hari ni main hari-hari tak juga hari-hari, tapi kalau yang jenis hari-hari tu tengok model lah. Macam yang ini kita tak boleh hari-hari lah. Ini tak boleh hari-hari lah. Kadang kita main event, ikut event-event, fun fly, ikut negeri-negeri yang ada buat jemputan fly. Macam ini kita panggil scale. Scale model ni maksudnya dia akan ikut the real model. Real model heli. Bentuk memang ada. Coraknya, color apa semua ada. Tapi kan kalau kita nak lihat koleksi heli ni, adakah senang sebenarnya untuk dimiliki, nak dapat ni? Senang. Macam sekarang bermacam-macam jenis saiz yang kita boleh dapat dengan harga yang mampu milik lah. Serendah dalam RM300 ke. Rendah 300? Yes. Semahal? Semahal beribu. Beribu-ribu lah. Beribu. Okey, jadi kalau ikut skil besarnya, adakah ini paling besar ataupun ada yang besar? Ada lagi besar. Yang ini saiz dia dalam saiz 600. Macam ini 800. Yang itu yang 500. Yang itu 600. Yang kecil sikit. Lepas tu ada yang depan tu kecil, saiz dalam 200. Besar tapak tangannya. Ada juga? Ada. Itu pun boleh terbang? Itu pun boleh terbang. Itu pun boleh terbang. Dari segi keistimewaan bagi setiap koleksi ini, yang mana yang paling diminati dalam kalangan ahli? Dia sekarang dia terpulang pada sebab kita ada bermain secara skill. Skill ni sebang dalam keadaan macam heli betul, heli yang sebenar, dan yang satu lagi sport. Heli sport ni maksudnya macam tadi, dia terbang, dia akan buat satu akrobatik. Dalam keadaan pantas. Ada dia buat pertunjukan lah. Pertunjukan terbang macam mana, pusingan dia semua akan ada markah. Betul, ada markah. Okey, jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kalau kita tengok nama kelabnya adalah RC Heli Skill Malaysia. Betul. Terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Arif atau Mr. Nobody. Mr. Nobody dah settle cerita, tapi kita nak pergi kepada Malaysia Euro Modelers Club Mac. Daripada Encik Azlan Mukhtar Rizan. Encik Azlan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi yang fly heli tadi yang anda tengok pusing-pusing tu diterbangkan oleh Encik Azlan. Okey. Dah berapa lama sebenarnya mempunyai hobi ni? Anggaran lebih kurang 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Apa yang membuatkan Encik Azlan sebenarnya mula-mula lagi berjinak dalam hobi ni? Apa yang menarik perhatian? Okey, hobi ni agak mencabar kerana dia melibatkan banyak teknikal. Betul. Dan dari segi kita nak pasang heli tu, nak set up dia semua, helikopter tu, dan juga dia memerlukan kemahiran untuk kita kontrol benda ni. Dia semua kalau kita tengok pada pergerakan tadi tu, dia manual, maknanya kita kena kawal dia. Okey, daripada jauh lah. Ya, betul. Tapi kalau kita tengok, banyak kemahiran dan juga teknikal yang perlu dalam diri kita. Jadi adakah untuk kita kontrol helikopter ni terbang ke ruang udara, kita memerlukan lesen? Okey, pada asasnya sebab yang ni RC, dia sekadar RC hobi, jadi tak perlukan lesen lagi lah. Dia tak tinggi mana lah. Dia tak pergi tinggi mana. Tak tinggi mana. Jadi setinggi mana dia boleh pergi, Encik Azlan? Pada asasnya sejauh mana mata kita nampak. Okey. Sejauh mana mata kita nampak. Dari segi cabaran, apa sebenarnya cabaran yang paling susah lah untuk handle heli ni? Okey. Pada asasnya ada dua kemahiran utama bila kita nak main helikopter ni. Pertama, kita bina helikopter tersebut. Maknanya beli barang dan bina, pasang setting. Okey, nombor satu. Nombor dua, kontrol. Kita kena kontrol. Ini kontrol dia. Jadi, kemahiran mengawal ni macam kita mula kayu basikal dan kita jatuh. Sama juga dengan helikopter ni, kalau tanya berapa kali saya jatuh, memang banyak kali dah. Tapi itu mungkin peringkat awal lah, tahun pertama, tahun kedua. Lepas tu dah okey lah. Dah hebat lah. Kalau kita tengok tadi memang hebat. Kita memang kagum dengan apa yang Encik Azlan buat. Terima kasih Encik Azlan. Kita nak pergi tengok kapal terbang pula. Jom kita bersama dengan koleksi kapal Cik Syafiee ataupun Cik Shah lah. Okey. Cik Shah. Ya, saya. Ini adalah satu model yang memang ikut model asal
yang memang sama macam yang memang ada sekarang ni ataupun memang dia ada ubah sikit ke? Okey, yang ni memang kita ikut scale Boeing 737 kan, Airbus. Dia punya design pun yang kita ambil yang model yang terkini jugalah. Malaysia Airlines lah. Adakah sebesar ini boleh diterbangkan? Boleh. Yang ni memang spek dia boleh diterbangkan. Tapi memerlukan ruang yang besar lah. Dia memerlukan yang Seri Petas punya ruang ni sekarang boleh digunakan tak? Ni memang tak sesuai lah untuk kapal terbang yang... Baru nak minta terbang. Baru nak minta terbang. Okey, kita nak tahu juga apa yang membuatkan Cik Syah sendiri berminat untuk ada hobi ni. Sebab kalau kita tengok hobi RC ni sangat berbeza kan. Macam-macam ada. Ada heli, ada off-road, ada on-road. Tapi kenapa memilih airliner ini? Okey, airliner ni sebenarnya saya RC-RC lain juga saya main. Tapi special dia kapal terbang ni dia perlukan kepakaran lah yang dari segi kawalan tu lah. Kita perlu untuk terbang dia tu kita kena ada kena cukup training baru kita boleh terbangkan lah. So, macam kapal terbang untuk jenis yang Boeing ni lah, commercial Boeing ni lah. Kita kena ikut hati ke kan? Ya, betul. Daripada jauh kena tengok tu. Betul, kita kena alert lah tiap pergerakan dia tu lah dengan angin semua kita kena tengok lah keadaan tu. Itu juga penting ya. Itu juga penting. Macam Cik Azlan cakap tadi pernah jatuh. Betul. Macam mana cara jatuh tu? Yang paling teruk lah yang pernah cabarannya biasanya masa mula-mula kita belajar dululah. Kita tak sampai level untuk fly yang kapal terbang yang besar ni. Kita just yang kecil dulu, bermula dengan daripada yang scale yang kecil dulu. Kita training masa tu memang ada jatuh lah. Sebab kita nak dapatkan handling dia dulu, kita nak baca dia punya aerodinamik dia semua. Jadi daripada kecil tu kalau jatuh tu memang pecah lah. Kalau yang jenis yang scale-nya, kalau jatuh memang habis, totally habis. Berapa banyak koleksi yang ada? Okey, untuk saya koleksi untuk commercial Boeing ni saya ada 2. Satu private jet, satu lagi Boeing 373 ni lah. Jom kita tengok private jet. Di private jet dia ada model Gulfstream. Ni dia. 650 lah. Ni pun ikut model asal? Model asal. Ikut model asal Ini adalah antara koleksi Encik Syah ataupun yang kalau kita tengok daripada airliner RC plane ni lah. Yang kita tengok sekarang ni yang memang mengikut apa yang originalnya dikecilkan menjadi ini. Kan macam pakai yang Doraemon punya alat tu. Kecilkan. Dia kecilkan. Okey. Jadi terima kasih kepada Syah. Pula. Okey. Di manakah drone? Di manakah drone? Okey. Ada satu lagi koleksi daripada Brotherhood Droner Malaysia. Di belakang kita Haziq. Ini kira yang kecil lah. Kita bersama Encik Muhammad Ali Hanafiah. Okey, jom kita tengokkan. Itu ini boleh nampak mana dia punya. Dia Okey. Yang dikontrol di sana. Boleh kita ikut juga kita tengok. Sekarang ni wow, clear ke? Okey, jom kita tengok. Boleh tak kita tunjuk sekali dekat kamera sekejap bagaimana paparan dia 4K. Paparan dia drone ni sendiri 4K Nampak? Dia sambung kepada telefon kita. Tak kisah telefon apa pula. Kena yang elok jugalah. Yang elok jugalah. Yang boleh paparkan 4K lah. Okay, tapi apa sebenarnya objektif Encik Muhammad Ali bermain drone ni sendiri? Adakah untuk aksi ke ataupun untuk merekod ke ataupun untuk apa? Shooting ke? Dia in the first place saya nak tangkap gambar family. Sebenarnya sebab saya tak ada dalam gambar. Jadi selalu ambil gambar je. Ambil awak jadi tukang ambil gambar. Jadi biarlah ada drone ni senang ambil gambar family. Semua dapat. Kan bukan setakat semua orang kampung boleh masuk sekali dalam gambar tu. Kalau kita tengok itulah asal dia in the first place. Kalau kita tengok RC ni kan, setiap daripada individu ataupun ahli kelab ni, mereka bercerita tadi, semuanya ada cabaran yang tersendiri. Ada pengalaman yang tersendiri. Tapi kalau untuk kita handle drone ni, apa agaknya cabaran terbesar yang dihadapi oleh Cik Ali? Cabaran yang terbesar dia ialah angin. Angin. Lepas tu kita kena calculate dulu surrounding kita. Bukan boleh total fly. Lepas tu dengan apa ni, kelulusan ACCM tu, CAM, itu kena ada lah. Kalau tempat-tempat yang sensitif tak boleh. Yelah, dia privacy juga. Dia ada privacy yang perlu masuk. dititik berat. Okay, tapi kalau kita tengok di tangan Cik Ali sekarang ni, ini model apa? DJI MA2. Ini boleh terbang sekarang? Boleh. Okay, jom kita tapi ini kena pakai telefon lah. Okey, nak pakai telefon siapa? Kita ada telefon. Okey, kita tunjuklah sekali terbang. Sekejap je kan nak terbang ni kan? Boleh. Okey, kita tunjuk. Cara dia senang, kita kena connect telefon dengan alat kawalan jauh dia. Letak sini, nak selamat letak bawah. Letak bawah. Kita onkan drone ni.
Okey. Okey. Dia sebenarnya memerlukan pengalaman juga, Aziz. Bukan mudah sebenarnya. Kena ada teknik, kena tahu cara. Nampak senang. Nampak senang, tapi bukan mudah. Nampak senang. Okey. Okey. Kita boleh naikkan. 2, 3. Oh, okey. Kira balik. Dah boleh kira balik? Kejap, Okay, kita tunggu. Belum boleh kira lagi. Ada GPS dia. Oh, dia ada GPS. Tak kena connect semua. GPS lock, baru dia boleh tahu. 1, 2, 3, go! Okey. Wow. Jauh sikit, Aziz. Ini blade dia kuat sikit. Tapi pula kita tahu. Wow. Inilah dia antara pertunjukan dia. Apa yang boleh dibuat oleh drone ni. Paling jauh dia boleh pergi memang paling tanpa jauh mata lihat. Kalau tak dapat lihat boleh mata boleh ke? Boleh 3 km. 3 kilometer drone ni boleh jauh, Rina? Wow. Jauh tu. Yang kecil tu boleh pergi 6 km. Yang kecil cili padi boleh pergi 6 km. Jadi itu drone. Jadi terima kasih Encik Ali, terima kasih kepada kita ucapkan kepada Brotherhood Droner Malaysia. Jadi kita tunjukkan kepada anda sekarang ni pertunjukan. Satu lagi, ini memang daripada aviation jugalah. Ya. Kita nak tunjuk lagi persembahan heli. Silakan. Mungkin boleh tunjuk. Okey, kita dah kena sampai berhati-hati. Seterusnya. Kita nak lalu roundabout Shah Alam ni. Okey, sekarang ni kita bersama dengan mereka yang mempunyai minat dari segi RC on-road. Okey, kita nak bersama dengan Cik Nasaruddin. Ya, saya. Cik Nasar daripada CRCD. CRCD. Ataupun nama panjangnya adalah Collector Remote Control Collector Diecast. Diecast. Okey. Panjang namanya. Panjang. Nasar, tapi minat untuk on-road ni, orang kata budak-budak kecil memang ramai. Budak-budak kecil. Kereta-kereta on-road. Budak-budak kecil sampai ke orang tua. Bukan budak kecil saja. Sampai ke orang tua. Mereka main. Dah silakan Karina. Apa? Apa dia? Apa sebenarnya orang kata perbezaan lah, kelebihan, keistimewaan on-road ni? Dia on-road ni saya lebih kepada yang skill besar. Dia ada banyak skill. Yang saya ni lebih kepada skill 1.5. Okey, ni belakang ni. Skill yang besar ni. Besar ni. Besar bonet kereta ni. Ini kat mana lumbanya ni? Ini. Kepung. Litar kepung. Kat Kepung Kepung. Dia ada lumba yang litar besar sikit. Dia tak boleh pakai litar biasa. Untuk dia ada sebesar khas lah untuk ada litar khas. Okey, saya nak tahu adakah permainan ini on-road ini memerlukan lesen? Yang ni tak perlu lesen. Yang besar ni. Sebab kita banyak main di track. Sebab kalau main di luar, dia takut dia akan jadi benda yang tak diingini lah. Kita ada grup kita, dia akan main di track yang disediakan. Berapa jauh, berapa laju dia boleh pergi ni? Kebiasaan dia boleh pergi 80 ke 90. Ini boleh pergi 80 90 mph. Wow. Hebat. Petrol. Kalau petrol lah, dia ada bateri dan juga petrol. Yang ni petrol. Dah. Dah start. Jom. Okey. Boleh kita try. Okey, dah. Kak Rina. Dia boleh drift. Dia boleh drift keluar asap. Bagi pada enjin. Okey, dah. Off kejap. Bunyi dia tu. Bunyi. Kita buat demo sikit je. Okey, kita tengok, kita demo sikit buat demo. Buat drift. Boleh drift. Panaskan enjin tu. Macam kereta betul.
kereta betul. Macam kereta betul. Apa sebenarnya kepuasan bila bermain game RC on road ni? Dia biasa kepuasannya bila dia ada bateri dan juga minyak. So kepuasannya macam tadilah. Dia punya bunyi tu buat kita pergi macam kereta betul lah. Pakai petrol ni, pakai petrol. Pakai petrol. Dia petrol ada juga bateri ada. Yang ini Ron pakai Ron apa? 95 lah. 95. Cukuplah 95. Pun nak habis pun lama. Okey, jadi ini apa yang kita tengok daripada CRCD. Kita nak jadi Cik Syarif. Di manakah Cik Syarif? Di sana. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Nasa. Okey, terima kasih. Kita ni tumpang lalu je lah kali ni. Tumpang lalu boleh. Alright. Ramai. Ini adalah koleksi daripada MSH Global Empire yang anda boleh saksikan sekarang ni. Mana satu koleksinya? Okey, koleksi kita hari ini adalah drag dengan speed run lah. 1, 2, 3, 4. Wow, ni Cak. Wah, ni kena tunjuk Ni kena tunjuk. Kenapa kita kena tunjuk yang ni? Okey, sebab ini adalah RC speed run dengan drag. Maksudnya dia adalah pakai dia guna bateri. Okey, tapi speed dia boleh pergi sampai 200 dan ke atas GPS. Orang ingat bateri ni tak laju sebenarnya. Tapi kita boleh set up dia sampai 260 lah rekod Malaysia buat masa ni. Ketahanan dia tu? Ketahanan untuk kalau nak main dashing, maksudnya main suka-suka, kita boleh buat ratio yang ringan untuk tahan lama. Boleh. Kalau nak kejar speed ni, dia ada limit, dia limitasi dia. Ada limit dia lah kan. Takut tiba-tiba kat tengah-tengah jalan mati pula ya. Selain daripada hobi, adakah pernah menyertai mana-mana pertandingan? Pernah, kita organizer untuk drag RC Drag Malaysia lah. Pernah buat dekat UPSI sebelum ni. Lepas tu selalu kita buat kat Putrajaya dan sebagainya lah. Apa yang menimbulkan minat sebenarnya untuk orang kata melibatkan diri dalam game ni? Okey, RC Drag ni kita nak bagi peminat-peminat kelajuan, dia lepas geram dekat RC, dia selamat. Daripada yang betul lumbarang semua kan, kita lepas dekat RC, hobi yang sihat lah. Drag jalan lurus je. Jalan lurus, tapi dia tak senang. Sebab nak bagi dia lurus, nak sampai dalam masa tu. Sebab dia lebih kepada speed. Yes, speed tu kena dan tepat. setup tu kena cantik. Ya, setup kena cantik. Kita kena pandai main. Adakah memang latihan diperlukan walaupun untuk drag? Latihan dan ilmu diperlukan untuk drag. Sebab kalau tak, kereta tu takkan pergi lurus. Okey, itu dia punya syarat-syaratnya. Okey, jadi kita belajar sikitlah daripada Cik Syarif tadi kan. Jadi ucapkan terima kasih kepada Cik Syarif. Kita nak terus pergi kita nak terus ke tim Toda. Mana tim Toda? Dah drag, kita drift pula bersama dengan tim Toda. Kita bersama dengan Kojek ataupun nama sebenarnya Ezrin Abdul Rahman daripada tim Toda RC. So, drift tadi adalah pertunjukan awal-awal tadi kita tunjuk kepada semua penonton MSI dan memang tim Toda memain drift punya RC saja ke? Okey, untuk Toda RC memang kita specialist pada drift lah, RC drift. Okey. Dan kita juga ada track yang khas untuk drift di Putrajaya. Alright. Dan kita ada jual juga barang-barang semua daripada segi yang murah sampai yang kemahal untuk RC drift. Tapi tengok design semua Jepun ni. Dari segi aktiviti yang dijalankan bagaimana? Aktiviti yang dijalankan kita biasanya kita kan dalam 1 bulan atau 2 bulan kita memang ada kita punya competition. Dan kita juga ada competition yang bila pemenang tu kita akan hantar pemenang tu pergi pada race luar. Macam kita ada kadang-kadang Thailand punya race. Maknanya boleh pergi jauh lah. Yes, memang boleh pergi jauh. So apa nasihat projek lah untuk semua orang yang nak bermula? Okey, nasihat saya untuk orang yang nak bermula untuk RC Drift ni, sebab RC Drift ni dia bukan kereta yang biasa-biasa kita boleh main. Dia memang ada khas kereta yang memang untuk drift. So nasihat saya kalau nak main RC Drift ni buat research dulu. Jangan sampai tersalah belilah sebab kita banyak yang case bila customer datang kat kita dia tersalah beli, dia bukan beli yang drift. So dia punya cost tu maknanya kena 2 kali. Yelah, dah beli biasa nak kena beli yang drift pula kan. Kalau kita tengok Aziz ali-alinya tu gerakkan kereta ni seiringan tau. Ini juga memerlukan teknik juga Kena ada latihan ke macam mana? Memang dia perlukan latihan, sama macam kereta betul juga, dia perlukan skill. Dan kalau di Toda RC memang bila setiap kali customer datang beli kereta memang kita akan bagi latihan lah. Latihan dan advice. Supaya dia dapat main lah. Berapa lama untuk seseorang itu mahir? Kalau untuk sekarang ni, yang RWD ni, dia dah ada gyro untuk membantu. Untuk membantu menstabilkan kereta tu. So, dia lebih kurang ambil masa dalam lebih kurang 3 bulan lah untuk dia master dalam drift ni. Maknanya dia dah boleh main masuk dalam track, dah boleh main, dah boleh buat macam ni lah. Ya, boleh masuk pertandingan lah. Ya. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Kojek daripada tim Toda RC. Jadi kita, sampai-sampai kita tengok drift ni. Okey, dah berlanggar sikit. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada kapal layar.
jentera juga. Jentera kapal layar. Dan juga kita ada bas yang kita tunjukkan kepada anda. Banyaklah. Semuanya kejap lagi di MSI. Saya tak tahu nak cakap apa lah. Hebat. Awak tanya cakap, saya nak tanya, dah beli tiket belum? Tiket apa? Tiket balik Kampung Raya Haji ni? Belum. Kalau tak ada, jom kita naik Maraliner ni. Hebatlah. Oh, ini juga boleh dijadikan satu hobi rupanya memiliki bas RC ni. Ya, ini adalah jentera berat lah. Boleh dikatakan jentera berat yang dikawal menggunakan remote. Dan ini juga mengikut spesifikasi kalau tengok bentuknya daripada asalnya lebih kurang. Jadi kita bersama dengan Ahmad Saiful Lizan Samud ataupun Epul yang mengawal bas tu tadi. Jadi daripada tim jentera berat kawalan jauh Melaka. Datang dari Melaka. Dari Melaka. Tapi nak pergi Kuala Perlis. Nak pergi Kuala Perlis, Kuantan. Kuala Perlis, Kuantan. Boleh tukar-tukar ke? Boleh, kita boleh adjust. Yang tu pun boleh adjust? Boleh adjust. Nak ke mana tu? Nak ke mana tu boleh adjust. Okey, jadi Pul. Boleh ceritakan apa kepuasan, keseronokan bermain jentera berat ni untuk kawalan jauh? Okey. Bagi saya bila kita bermain alat kawalan jauh ni adalah salah satu hobi. So bila kita bekerja kita akan stres. Betul. Ini adalah salah satu release tension lah. Untuk kita release tension lah, untuk menenangkan fikiran, untuk melupakan apa yang tekanan di tempat kerja lah. Jadi kita salah satu cabangnya lah kita bermain hobi kawalan jauh ni. Sebenarnya dah berapa lama dah bergiat dalam hobi ni? Saya dah bermain lebih kurang dalam 6 tahun. 6 tahun, ada berapa banyak koleksi? Kalau ikutkan saya bukanlah termasuk bas dan juga lori-lori dan juga jentera berat, saya lebih kurang dalam 10 unit. 10 unit Epul saja? Saya saja. Epul saja. Tapi kalau tim? Kalau tim saya rasa lebih 100 lah. Lebih 100. Semua jentera berat? Semua jentera berat. Semua jentera berat. Jadi kalau anda tengok bas ni, adakah memang mengikut yang asal? Ya, memang mengikut asal skala 1-1. Termasuk dalam? Termasuk dalam sekali. Wah. Boleh tunjuk aja, boleh angkat ke ni? Boleh, tapi berat. 12 dalam 12 kilo. Kalau boleh zoom dekat dalam bas tu, seatnya, kerusinya memang mengikut asal. Konduktor pun ada? Ada. Konduktor pun ada? Cuma penumpang saja tak ada. Penumpang je tak ada. Kita nak tahu, kalau bermain ni, selalunya mempunyai track sendiri seperti RC yang lain atau bagaimana? Okey, untuk jentera berat ni kebanyakannya diorang juga ada track-track yang khas lah. Tapi ada setengah tempat saja sebab dia memerlukan macam kawasan luas, macam untuk jentera-jentera berat seperti ini kita main dekat tanah lapang boleh lah. Tapi yang macam bas ke lori ni kita perlukan track yang daripada simen, untuk seperti jalan raya lah. Untuk kita buat diorama. Diorama. Jadi itu adalah daripada Melaka. Kita bawa kepada anda tim jentera berat kawalan jauh Melaka. Terima kasih Pul. Kita nak bersama dengan tim Steel Truck Malaysia bersama dengan Cik Izam. Okey. Nak tahu juga mana satu koleksinya untuk jentera berat ni? Yang hijau tu Kobelco tu. Kobelco. Okey. Apa menariknya, yang shocknya bila main jentera berat ni? Ni kalau jenis macam mesin ni dia untuk santai-santai kan. Dia tak stres sangatlah kot kan. Tak stres sangat berlumba lah. Tak ada, dia tak ada berlumba-lumba kan. Dia relax-relax petang-petang kita balik kerja boleh main dah. Kaut tanah. Kaut tanah kan. Ya betul. Ini bolehlah kaut-kaut sikit, nak letak dalam pasu boleh lah. Boleh buat pasu. Boleh kan? Boleh. Dalam pasu. Boleh Boleh. Jadi memang kita nak tahu memang semua mengikut spesifikasi asal. Dia ikut pada skil lah. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kami kat sini kita main dengan 1.14 dengan 1.12 saja. Okey. Kita ada kereta, kita ada on-road, off-road. Tetapi kenapa memilih jentera berat? Sebab yang ni relax. Dia tak stres sangat nak kelajuan, nak tengok kita pun dah.
Dia jalan pun pelan. Dia jalan pun pelan. Dia macam main betul-betul. Yang betul-betul bekerja kan. Kita kontrol pun sama macam yang bekerja. Memang dia punya main relax. Tapi adakah dia punya harga tak relax? Harga dia memang untuk mereka yang nak mula tu agaknya berapa lah kos yang diperlukan? Macam untuk hidrolik, jenis sistem hidrolik macam ni memang harga dia RM5,000 ke atas lah. Memang agak tinggi. Wah, betul lah tak relax tadi tu. Boleh mencecah belasan ribu hingga puluhan ribu. Tapi kalau puas dah lah. minat Kalau dah minat. Ya. Okey, jadi itu kita tunjukkan kepada anda jentera berat daripada tim Scale Truck Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Kita nak terus pergi ke kapal layar pula. Tim UIM kapal layar. Ya. Jom. Oh, kita tumpah lalu. Kita tengok, kita ke sana terus. Ini dekat je. Satu yang berbeza saya kira. Ya, ni lain daripada lain. Kita ada air juga. Tapi kat dalam ada akuarium. Boleh main. Boleh masuk ke? Okey, jadi kita bersama dengan Daniel Afham daripada tim UIM kapal layar. Jom kita ke belakang. Kita nak tunjuk bentuk kapal layar ni sendiri. Boleh. Yang moden ada. Yang lama pun ada. Yang ini hasil produk saya lah. Ini daripada siapa? Ini saya Daniel daripada Universiti Islam Antarabangsa Pagu. Jadi ini? So ini antara produk saya yang saya keluarkan lah. Oh ni awak punya design sendiri? Betul. Saya buat daripada awal ni. Daripada rangka dia, daripada badan dia, daripada bentuk dia. Wow. Mungkin kita nak tahu apa yang membuatkan awak sebenarnya berminat untuk buat siri ni. Apa dari segi kepuasan yang dapat? So kalau untuk makluman akak dengan abang, sebelum ni saya fokus untuk membuat bar replika. Yang mana replika tu betul hanya sekadar pameran dan yalah statik lah, tak bergerak. Jadi apabila saya tengok rakan-rakan RC yang lain, ada bot, ada kapal, ada so timbullah minat saya untuk menghidupkan seolah-olah menghidupkan hasil karya seni saya dan cubalah membuat kelainan. Tapi ni boleh berlayar lah ni? Boleh. Dah kita selalu ke mana ni? Bermain di mana? Selalunya saya pilih tempat yang strategik lah, yang mana Tasik kawasan tu yang luas, contohnya Tasik, Kolam. So situ dapat lebih kepuasan ketika bermain dengan kapal layar. Ini kapal layar, kita tengok juga ada motorbot ni. Kalau tengok yang ini motorbot tu jet ski. Jet ski ni. Motorbot kita pula. So jet ski ni kalau kita tengok kapal-kapal lain juga, adakah cara untuk mengawalnya dalam air, kawal dalam air ni sama dan senang nak dibandingkan dengan yang atas jalan ni? Boleh saya katakan lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Tapi adakah sukar sebenarnya nak handle kali pertama bagi mereka yang baru nak bermula tu? Buat masa ini saya tak ada pengalaman sangat untuk jet ski sebab saya lebih fokus kalau pada untuk kapal layar ni? Lebih mudah. Pergerakannya cuma tak laju, cuma main secara tenang sajalah. Ya, jadi kalau kita tengok apa yang ada hari ini bersama dengan kita di MSI, semuanya hebat-hebat belaka. Terima kasih Daniel. Kita nak terus pergi ke tepi ni juga untuk kita tengok. Saya bukan apa Haziq. Jom. Saya tertarik sangat. Ini asyik melompat. Ni, yang lompat ni. Si nakal ni. Jom kita bawa dia lompat. Boleh tak kita tunjuk skill sekejap? Macam-macam style yang ada hari ini. Alright. Okey. Hebatlah. Yang kecil dah lompat, je kita tengok yang besar. Inilah kepuasannya. Untuk mereka. Ni track dia. Okey. Kita sebenarnya hari ini berpuas hati lah. Sebab geng-geng RC ni bukan saja daripada off-road, on-road, aviation. Kita ada juga daripada jentera berat dan kapal layar. Daripada road, air, semua ada. Jadi, terima kasih kepada anda yang menonton MSI hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami esok. Kita ada sambutan Hari Bapa untuk anda di MSI. Jadi, kita teruskan pertunjukan remote control hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.